untuk memulakan kita punya kuliah. So kuliah kita pada minggu ni adalah hari yang pertama kan, week 1. Betul Ustaz. Kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab dan selawat 3 kali Al-Fatihah. Okey, so kamu adalah section 5 kan? Section 5. Dan saya tengok list nama ni ramai yang dulu saya pernah ajar ni. Betul Ustaz. Kan. Kita pernah berjumpa di lab wiring. Betul Ustaz, betul. Lim Chan 2 orang. Seorang lagi siapa hari tu? Itu Lo. Lo grup lain Kenapa kamu tak sama pula kali ni? Sebab timetable tak sama. Timetable tak sama Okey, tak apa. Okey, so kamu punya subjek ni, sekejap saya share dia punya planning punya, kita punya subjek ni. Sekejap Okey, nampak kamu punya slide ni? Ada? Nampak. Clear ke blur? Clear Ustaz, clear. Clear Okey. So kamu punya ni adalah rancangan untuk, biasalah kan, kalau untuk first week ni just kita intro untuk kita punya lecture plan ataupun RPP 04. Ni namanya RPP 04 lah. So kamu punya course name ni adalah Electrical Machine and Drive ataupun mesin elektrik dan pemacu. Okey. Kamu punya kod ni adalah DAE 32303. Okay, synopsis. This course introduce the knowledge of electrical machine and drive. Okay. So the topics include DC machine, structure, electromagnetic force, generation, characteristic and speed control, transformer, parameter determination, equivalent circuit and losses, induction machine, structure, characteristic dan seterusnya lah. So maksudnya kita banyak dekat sini adalah DC machine dengan AC machine yang berkenaan dengan motor controller lah. Okey, so kamu pensyarah dia ada 3 orang dekat sini. Saya sebagai penyelaras lah. Lepas tu kita ada Puan Najaziana. Okey, Puan Najaziana ni akan mengajar section 1 dengan 2. Puan Nur Azmi akan mengajar section 6, 7, 8.
saya akan mengajar 3, 4, 5 lah. Okey. Okey, so sekarang kamu adalah semester 1, sesi 20, 21, 20, 22. So kredit dia adalah 3. Kamu tengok sini, 3 kredit. Kamu dekat kod tu pun kamu boleh tahu kan, 32303. Yang 3 last tu adalah dia punya kredit. Okey, so kamu punya kuliah 2 jam. Macam hari ni 2 jam lah, 9 sampai 11. And then kamu ada lab 3 jam. So insyaAllah lab ni akan kita buat secara face to face. Jika kamu semua dah balik, dah habis, nanti kita akan buat face to face lah. Okey. So kamu punya course learning outcome. Ini semua ni OBE . Kalau orang tanya OBE itu apa? Outcome Based Education. OBE. So dekat sini adalah course learning dia. Dalam course ni apa yang kamu perlu tahu dalam kursus ni. Okey, CLO1 ni adalah kamu punya kognitif. Apply the knowledge of electrical machine and drive in problem solving. Apply . So kamu punya ini adalah kognitif level 3, C3, kognitif. Okay, and then kamu present of various DC and AC electrical machine and drive working principle. Ini adalah psikomotor. Kamu punya pergerakan P3 level. P itu adalah psikomotor. Untuk CLO3 ni adalah efektif ataupun kemahiran insania. So kamu cooperate with group members for various tasks related to operation of electrical machine and drive. Maksudnya bila kamu buat lab nanti, kamu kena bekerjasama lah. Buat macam mana kamu nak buat, pasang motor ke, lepas tu dismantle balik, lepas tu ambil data dan sebagainya. So ini nanti kita akan buat dekat lab, macam mana nak assemble motor dan sebagainya. DC motor, shunt motor, AC motor dan sebagainya. Okey, so dia ni adalah A2, maksudnya efektif. A2 ni adalah efektif. So dalam setiap kursus basically benda ni sama je. OBE tu kalau orang audit tanya OBE tu apa? Inilah bendanya. Kalau kamu kena audit, E-Tech audit ke, SIRIM audit ke kan, kena jawab benda-benda ni. So every pembukaan semester, lecturer akan briefing benda ni dululah. Okey, so ini kamu punya assessment. CLO1 tu adalah apa? CLO1 tu adalah kognitif kan. So teaching method adalah lecture, kuliah. So kamu penilaian dia adalah quiz, test, final exam dengan lab report. Okey. CLO2 ni adalah psikomotor. So psikomotor dia adalah teaching method adalah lab. Lepas tu assessment adalah practical. Practical macam mana pasang-pasang motor tu, buka motor tu, okey ke tak okey kan. Kalau sebelum tu macam dulu kamu buat wiring kan. Pasang mentol betul ke, skru okey ke kan. Dan sebagainya lah. Lepas tu CLO3 ni adalah efektif, teamwork and cooperate with group member. So kamu punya ni adalah pun dalam lab practical. So itu adalah kamu punya CLO. Okey, sekarang kamu punya syllabus. Sepatutnya hari ni, week 1 ni, kamu tengok syllabus kamu week 1 kan. DC machine, kamu akan belajar DC machine week 1 ni.
So CLO1, 2, 3 ni maksudnya tadi adalah CLO1, 2, 3. Lecture 2 jam. Maksudnya kuliah hari ni patutnya 2 jam lah kalau kita ikut betulnya. Lepas tu praktikal pun 3 jam DC machine ni. Independent learning ni maksudnya kamu belajar sendiri kan. Kalau lecture 2 jam kamu belajar sendiri lebih kurang 4 jam lah kali 2 kan. So total SLT adalah 9 jam. Okey, lepas tu week 2 hingga 4 kan. 2 hingga 4 ni kita belajar mengenai transformer. Transformer ni apa dia adalah dia sampai 2.1, 2.9 dan seterusnya lah. So ini adalah 6 jam. 6 jam, so kamu ada 3 minggu lah untuk kuliah. Lepas tu kamu ada lab ni pun tak tahulah ada transformer ni. Lepas tu kamu belajar sendiri 6 jam. Ini 1 jam 1 jam lah kamu belajar. So total 15. Okey, chapter yang ketiga induction machine. Induction machine. Chapter 3 ni. So kamu ada 6 jam. 6 jam maksudnya 3 minggu. So minggu 5 hingga 7. 5 hingga 7. Kamu ada 3 minggu. Lepas tu chapter 4 kamu ada synchronous machine. Synchronous. Apa itu synchronous machine? Kamu ada 6 jam juga. So 8 hingga 10. Week 8, week 10. Lepas tu kamu ada chapter yang kelima, single phase motor and special. Ini 4 jam. 4 jam maksudnya 11 hingga 12. Lepas tu chapter 6 kamu ada induction motor and synchronous motor. So ini 4 jam juga. So 2 minggu. So total kamu adalah 14 minggu. 14 minggu maksudnya kamu ada 1 minggu 2 jam. So kamu ada 28 lah. 14 kali 2, 28. Kamu ada 28 jam kuliah. So itu bergantung lah. Kalau kita cepat express, kita cepat habis kan. Kalau kita lambat express, kena cover lah macam mana nak habiskan. Okay. So next, dia punya tu, kamu ada assessment. Okay, penilaian kamu kan. Quiz, quiz biasa standard 1 atau 2 lah. 2 quiz. Kan. Lepas tu 5%. Tempo quiz ni adalah 0.5. Kalau 0.5, setengah jam. Kan, quiz. Quiz biasa 15 minit je. 15 minit. Lepas tu non face to face ni maksudnya kamu belajar sendiri lah. Non face to face. Lepas tu kamu ada test. Okey, test kamu ada 2. Test 1 dengan test 2. So ada 20%. Maksudnya test 1 10%. Test 2 10%. So test 1 ni mungkin minggu ke-6. Ini pun bergantung pada kamu semua kan. Kamu semua free bila kan. Satu section. Satu batch kamu tu. Group A, Group B, Group C, Group D. Kamu free semua baru boleh jawab test kan. So test 3, test 2 mungkin week 13. Week 13 lah. So kamu ada 2 test. Test 1 10%. Test 2 10%. Okey. Lepas tu kamu ada
tes ni biasa sejam kan? Satu tes sejam. So kamu ada 2 jam lah dekat sini. Lepas tu kamu belajar sendiri 10 jam. Ni pun bergantung lah estimate je ni. Okey, lab. Okey, lab kamu, maksudnya kamu ada lab lah. Lab 1, lab 2, lab 3 dengan lab 4. So total kamu ada 35% kamu punya markah lab ni lah. Maksudnya kamu punya report, psikomotor, efektif. Ada 3 semua ni mengandungi. So face to face masa lab ni patutnya 3 jam lah tadi, lebih kurang. So 2.5 pun tak apalah. Lepas tu non face to face ni adalah 15. Maksudnya kamu ada buat pre-lab. So sebelum lab tu kamu kena isi kamu punya lab sheet tu. Ada soalan yang perlu dijawab, nama kumpulan dan sebagainya. So total untuk kamu punya carry mark ni adalah 60. 50, 25 campur 35, 60. So ini adalah kamu punya carry mark and then final exam adalah 40. Final exam. So final exam ni biasa 3 jam. 3 jam. And then kamu study sendiri 9 jam lah. So total 12. Okey, bila kamu campurkan semua ni, kamu dapatlah SLT ni apa? Student Learning Time. Maksudnya kamu punya pembelajaran untuk kursus ni adalah 120 jam. Satu semester. Maksudnya satu semester 120 jam. Kursus lain mungkin 120 jam. Ataupun 80 jam. Ataupun 40 jam. Bergantung pada kredit yang kamu ambil lah. Okey, boleh faham? Ada pertanyaan? Tiada, sir. Tiada Tiada, sir. Okey, so next. Ini adalah RPP. So kamu jangan takut. Nanti saya akan upload dekat Outer lah. Semua bahan-bahan ni saya akan upload. Kamu punya RPP, kamu punya nota, kamu punya lab sheet dan sebagainya lah. So platform kita sama juga. Akan gunakan Outer. Okey. Maksudnya bahan-bahan, kuis ke, test ke, lab sheet ke, saya akan upload dekat Outer nanti. Okey, ini rujukan. Ni kan rujukan ni zaman dulu je kan. 2006 kamu tengok ni. Dah berapa tahun. So basically untuk buku ni memang macam itulah. Untuk buku-buku engineering ni dia edisi dia lambat perubahan kan. So kalau kamu nak itu pun kamu boleh cari dalam e-book lah. Tengok dia punya buku-buku dalam e-book kamu boleh cari mengenai electrical machine and drive lah. Okey, ini sama walaupun kamu online kan. So kamu kena attend 80% juga. Maksudnya saya akan tengok dekat sini kamu punya ni kan. Macam ni 27. So ada orang datang. Maksudnya 27 tu semua datang lah. Sebab kamu punya section ni 26. Campur saya seorang 27. So semua datang, saya akan ambil tu. Ataupun nanti saya akan bagi Google Form untuk kamu isi attendance. Okey, so lepas tu apa ni? Ini pun sama semua subjek. Attendance 80%. So kalau lecturer yang strict tu kamu 2 kali, 3 kali tak datang, kamu tak boleh ambil final. Itu bahaya tu. So ini bahaya. So pastikan kamu datang untuk setiap kali kelas. Okey, so itu habis dia punya. Ni saya sediakanlah. Ni department head yang baru, Dr. Faizal. Yang sebelum ni Encik Zaurin kan. So dah tukar kepada Dr. Muhammad Faizal sebagai
Ketua Jabatan, Department Head JKE. Okey, so itu adalah RPP. Okey. Okey, macam mana? Nak start kuliah terus ke apa? Boleh sir. Boleh Boleh sir. Bagi yang simple-simple dulu lah kan. Betul-betul. Okey, so saya tutup ni. Nanti saya buka kamu punya slide chapter 1. Nanti ni saya akan share, tak apa. Dalam auto nanti saya akan share. So, saya akan buka chapter 1. Halo, Assalamualaikum. Tengah kelas. 9 hingga 11. Kau kat mana? Kejap. Nanti aku settle dulu. Okay. Okey, tunggu sekejap. Ada gangguan. Mana benda ni? Okey, ada? Ada sir. Ada Ada. Okey, kalau ikut RPP tadi, RPP yang saya buka tadi kan, maksudnya untuk minggu 1 ni, kita dah habis chapter 1 ni. Chapter 1 ni 2 jam sepatutnya. So kita, tapi tak apalah, kita ni fleksibel. Kita boleh adjust lah. So yang sebab itu ya adalah perancangan. Maksudnya kita boleh plan kita punya. Tak semestinya kita follow exactly. Kan? Exactly, sebab itu namanya plan. Plan tu kita rancang. Dia tak fix. Kalau minggu 1 tu minggu 1 kita kena buat terus habis. Kan? Dia bergantung pada prosedur, berbeza dengan prosedur kan. Macam prosedur kita kena ikut. Prosedur tu adalah fix. Kalau yang ini kita adalah yang plan kan, kita punya perancangan. Okey, chapter 1 ni adalah mengenai GC machine. Okey. So apa itu GC machine ni? So kita pergi 1.1 adalah introduction. Okey, dekat sini energy is needed in different form. Kamu pun tahu kan, tenaga tu banyak bentuk kan. Okey, contohnya light bulbs and heater. Ni kan. So kita perlukan electrical energy. Tenaga elektrik. Kamu nak nyalakan lampu kan. Nyalakan lampu tu supaya menyala. Kita perlukan tenaga elektrik. And then kamu ada heater. Heater ni macam heater ni banyak jenis lah. Sama ada kamu punya water heater dekat bilik air tu, ataupun heater kamu yang masak Maggi tu kan. Tu contoh-contoh lah heater. Ataupun kamu punya nak masak kek, kamu gunakan oven. Oven tu pun gunakan heater. So heater ni menggunakan tenaga elektrik. Okey, lepas tu kita ada lagi tenaga lain. Contoh fans and rolling miles. Contoh kipas. So kipas itu adalah berpusingan. Kita ada mechanical energy sebab dia berpusing, movement. Tapi nak memusingkan kipas ni pun dia kena ada tenaga elektrik juga lah kan. Baru boleh fan tu boleh berpusing. Ataupun setengah-setengah tu kita need of energy converter. Kita tukarkan tenaga tu. Kan?
Ada setengah-setengah dia macam gitu. Contoh dia dekat bawah ni kita tengok. Okey, so kamu ada electrical system. Lepas tu kamu ada mesin. So sekarang ni mesin ni apa? And then tukar pada mechanical. Contoh dekat sini apa? Electrical system, contoh kita ambil contoh mesin basuh lah kan. Mesin basuh kamu tu perlukan power supply, electrical kan. So electrical, lepas tu kamu masuk mesin. Mesin tu mesin basuh lah. Bila kamu masukkan mesin elektrik, kamu supply dekat mesin basuh tu, kamu punya tap tu kan akan bergerak, berpusing. Kamu punya wash tu kan, wash ke spin tu akan berpusing. So berpusing tu adalah mechanical system. Tu contoh macam itu. So kalau kamu tengok ni, movement ni. Kalau dari kiri ke kanan, kita namakan motor. Nampak? Motor. Sebab itu kalau kamu punya contoh tu tadi machine, washing machine, dia ada motor. Motor untuk pusing kamu punya tab tu, ataupun motor untuk pusing kamu punya spin. Dia ada dua motor Kalau kamu tengok yang mesin basuh manual kan, kamu ada yang untuk basuh and then untuk spin. Dua motor. Tetapi kalau untuk automatic saya tak pasti macam mana dia sistem dia. Satu motor ataupun dua motor. Satu untuk spin, satu untuk tu. Tapi kalau macam automatic, tu kena check lah sistem ni. Sama ada dia gunakan dua motor ataupun satu motor. Tetapi kalau yang untuk manual machine tu, itu adalah dua motor lah. Nampak? Dia memang dua motor. Okey, so kalau flow dia, kan, kamu tengok ni, flow dia dari kanan ke kiri. Bila mechanical system tu, lepas tu ada machine, lepas tu kita generate electrical. Kita generate tenaga. So kita akan dia jadi generator. Terbalik. Kamu kena faham konsep dia. Kalau kamu ada electrical system, lepas tu ada machine, kita jadikan motor, kan? Tetapi kalau terbalik dekat sini, daripada mechanical, pergi ke kiri, dia punya arrow tu, dia jadi generator, menghasilkan elektrik. Contoh macam kamu punya turbine tu kan? Kamu punya sistem jana kuasa turbine. Sistem hydro tu kan? Kamu punya mechanical tu berpusing, kamu punya turbine tu akan menghasilkan tenaga elektrik, electrical. So sebab itu kita namakan generator. So ini kena faham ni konsep ni. Ya, kalau yang ni electrical system, coupling magnetic field, mechanical system. Ni sama juga. Okey, so sekarang kamu ada DC. Untuk first ni kita cerita pasal DC dulu. Kan? DC generator maksudnya supply current to the load. DC generator maksudnya kamu supply current to the load. Contoh kamu ada macam kamu pergi pasar malam kan? Pergi pasar malam, dia dekat pasar malam tu tak ada elektrik kan? Tak ada power supply. Bila pasar malam, macam mana peniaga-peniaga ni nak hidupkan lampu dia orang? So dia orang gunakan DC generator. Bila generator tu dia akan bising lah. Dia punya bunyi tu kan. Kalau kamu biasa pergi pasar malam, kamu akan nampak dia punya keadaan bunyi motor tu lah, generator. Itu yang simple lah. Ataupun kalau kamu pergi macam untuk generator ni sebagai backup. Contoh kalau dalam industri kilang kan. Kamu memang gunakan TNB punya supply. Tetapi bila blackout,
TNB tu power supply untuk mesin-mesin tak beroperasi kan. So automatic system tu akan gunakan generator untuk membekalkan power supply kepada kamu punya mesin-mesin dekat kilang. Sebab setengah mesin dia tak boleh off setengah mesin. Sebab bila kamu off, dia mungkin ambil masa 10 jam, 20 jam untuk dia punya stable mesin-mesin tersebut lah. So ini kalau kamu bekerja dalam bidang industri, nanti kamu akan tahu apa mesin yang tak boleh off. Kan, contoh macam molding machine kan. Molding machine tu dia sentiasa kena operate. So dia tak boleh tak ada power. Jadi dia kena ada backup. Backup tu kita namakan generator lah. Itu untuk AC bukan DC. Untuk AC. Itu contoh yang besar lah. Kalau yang macam ni untuk DC ni macam tadi lah. Yang pasal malam tu itu DC generator. Lepas tu kamu ada motor. Kalau motor ni kamu perlukan current. Macam yang diagram di atas tu tadi lah. Kamu kena electrical system. Lepas tu kamu ada motor. Baru pergi mechanical. Contoh tadi macam kipas kan. Kipas angin tu. Ataupun kipas ceiling kamu tu. Kamu bekalkan power. And then kipas tu akan berpusing. Itu namanya DC. Tetapi kalau yang kipas tu adalah AC motor sebab kamu guna AC. DC motor ni macam yang kamu gunakan kipas guna bateri kan. Macam kipas tangan tu. Kamu beli kat pasar malam yang RM2 tu. Kamu pasang bateri AA 2 pieces. And then berpusing kan kipas tu. So itu adalah DC motor. Kalau yang dekat bilik kamu tu atau ceiling tu adalah AC. So itu bergantung kepada kamu punya supply. Kamu punya bekalan lah kan. Maksudnya sama ada guna direct current ataupun kamu guna yang TNB punya tu. TNB punya adalah AC. AC electric supply maksudnya AC machine. So ini synchronous dengan asynchronous. Synchronous ni maksudnya segera. Asynchronous tak segera. Okay, so and then kamu ada DC supply electric. So ini adalah DC machine. DC machine ini adalah contoh kamu dekat kamu punya lab yang menggunakan supply kan. Contoh kamu supply 5 volt ke 2 volt dan sebagainya lah. Menggunakan DC machine. Okay, so itu adalah basic introduction mengenai DC. Kamu kena faham konsep dia tu. Flow ke kanan, motor. Flow ke kiri sebagai generator. Okay, apa advantage ni? Apa advantage of DC machine? Yang pertama, adjustable motor speed over wide range. Maksudnya kita punya motor tu boleh laju, boleh slow, boleh kan dan sebagainya lah. Dia punya range tu luas. Lepas tu dia punya constant mechanical output. Dia punya output tu adalah constant. Sebab DC tu biasa maintain kamu punya supply. Contoh 5 volt kamu supply. Kamu supply 5 volt je. Dia tak fluctuate. Kalau AC tu adalah sine wave kan. Maksudnya kamu punya tu kejap turun, kejap naik dan sebagainya. Kalau DC ni dia maintain. Kata kamu supply 24 volt. So dia akan supply maintain 24 volt. Lepas tu rapid acceleration or deceleration. Maksudnya dia punya pencutan tu motor tu cepat. Kalau kamu nak laju cepat, dia terus laju. Kalau kamu nak slow, dia pun slow cepat. Lepas tu responsive to
feedback signal. Ini dia punya advantage of DC machine. Okay, next. Ini adalah contoh gambar dia. DC machine construction. Ini nanti dekat lab kamu tengok benda ni. Ini basically ni adalah roto. Roto tu maksudnya benda yang berpusing. Kalau stator dia fix. Dia tak bergerak. Roto ni benda yang berpusing. Ni dekat lab nanti kamu akan tengok benda ni. So kalau kat gambar ni susah nak faham kan. Okey, dekat sini dia punya structure dia adalah ball bearing. Kamu tengok ni. Ni adalah ball bearing. Lepas tu ni adalah coil ni. Yang warna-warna copper ni. Copper ni adalah coil lah. Lilitan-lilitan, berapa lilitan dan sebagainya. And then core ni. Ini yang coklat ni. Itu adalah dia punya core, teras. Lepas tu kamu ada coil commutator. Interconnection. Itu adalah coil commutator. Lepas tu kamu ada insulation. So mesti ada, kamu ada penebat lah between segment dia. Lepas tu ni ada commutator copper segment. Yang copper-copper ni. Lepas tu mesti ada insulation antara dua tu kan. Antara copper tu mesti ada penebat. Lepas tu coil insulation. Antara coil ni pun mesti kita ada penebat. So ini contoh structure DC machine. So kamu akan tengok nanti dekat DC machine ni lah. Dekat lab. InsyaAllah minggu ketiga kita akan buat lab. So basically minggu ketiga semua dah balik kan? Sir. InsyaAllah sir. InsyaAllah. Okay kan? So insyaAllah minggu ketiga kita akan tengok benda ni lah. Kita tengok macam mana dekat lab nak pasang, nak testing dan sebagainya. Okey, lepas tu kita ada macam mana nak signal tu generate. Macam mana generation of AC signal. Tadi kita cerita DC kan. Lepas tu kita macam mana cerita pula AC. Okey. Basically dia intro ni sama je. Maksudnya kamu nak cerita AC and then kamu nak cerita DC. Benda yang sama. Sebagai pengenalan dulu. Okey. Generating of AC signal. Generator needs something to rotate or move itself. Kamu tengok ni. It is called the prime mover. Okay, kamu tengok dulu, baca dia punya tu. The shaft of the prime mover will be coupled to the shaft of the generator so that the generator can rotate once the prime mover rotates. Okay. In a big system, they normally use 3-phase induction motor. Maksudnya 3 fasa. Kalau sistem yang biasa kita gunakan single phase lah. Okay, but in small scale they can use mechanism to rotate the generator which then generate electricity. Okay, ini basic konsep asal je kamu tengok ni. Ini untuk AC kan. Alternate current. So ini kamu tengok ada coil, ada magnet ini, kutub utara, kutub selatan. So bila ada kutub utara, kutub selatan ni, dia ada electromagnetic field. Okay. So dekat sini kamu ada slip ring ni 1, 2. Kamu tengok untuk AC ada 1, 2. Okay, untuk A ni slip ring dia sampai ujung. Kamu tengok A ni. Dan untuk D ni dalam slip ring tu ada rod kan. So itu adalah sampai sini je. Sebab itu dia namakan AC. Kamu tengok ada 2 ni. So dekat sini
dekat slip ring ni yang bulat ni ada yang terkeluar sikit ni adalah carbon brush. Ni carbon. Ni nanti dekat lab pun kamu tengok ni, apa benda carbon brush ni. Dekat lab nanti kita akan tengok. Okey, load ni adalah kamu punya beban lah. Kamu nak pasang lampu ke, nak pasang kipas ke dan sebagainya lah. So ini adalah untuk AC. Okey, slip ring used to generate AC signal. Ni, dua ni. Slip ring 1, slip ring 2. Ada 2 Okey, carbon brush used to collect output voltage AC signal. Maksudnya carbon ni X dengan Y ni kan. Dia akan collect voltage yang terhasil oleh slip ring ni. Okey. So yang berpusing dekat sini adalah yang ni, kamu punya coil ni kan. Coil ni akan berpusing, RPM. Okey, ini adalah AC. Kamu kena fahamkan AC punya physical arrangement yang simple lah. Bila yang tak simple tu, kamu akan jadi macam gini lah. Ni. Ni maksudnya kamu dah design benda macam gini. Dengan ada benda coil, ada copper kan, ada bearing. Tapi dia punya simple penerangan ni adalah macam ni kan. Okey. Next. Ini dia punya EMF. Electromagnetic force generated at various instant angle position. Okey, so benda tu akan berpusing. Okey, kamu tengok sini. A dengan ni, AD ni akan berpusing kan, coil ni. So bila coil ni macam gini, tiada pemotongan medan magnet. So bila tiada pemotongan medan magnet, kamu punya itu adalah kosong kan. Contoh situ adalah tiada pemotongan medan magnet. Lepas tu kalau macam ni, sorry, ini adalah contoh 0 kan. 0 degree, lepas tu kalau kamu tegak sini 90. Lepas tu kalau kamu tegak macam ni adalah 180. Lepas tu kalau tegak lagi adalah 270 ke bawah. Dan sebagainya. So kamu akan dapat graf dia macam ni. Kalau kosong, so kamu ada voltage. Kalau 90 maksudnya kamu tegak tu, tiada pemotongan medan elektrik. Maksudnya A dengan ni tegak 90 degree. N 90 degree ke atas. So tak ada pemotongan medan magnet. So voltage kamu adalah 0. 0 sini. And then kalau kamu tegak macam ini, 180, voltage maksimum. Lepas tu kalau kamu ke bawah, tegak ke bawah, bar ni kan. So dia akan jadi negatif 270. So 270 pun akan voltage kosong. Tiada pemotong medan magnet. Okey, itu adalah untuk AC. AC. Okey, untuk DC, kamu tengok. DC The generating of AC signal can be done by replacing the slip ring with commutator so that rectification process can be happen. Ni kamu tengok. Dia punya keyword dia. Replacing the slip ring with commutator. Mana satu tadi? Ni slip ring ni replace dengan commutator. So bila kamu tukar slip ring ni dua ni dengan commutator, dia akan jadi DC. AC, sorry. Ni commutator ni kan. Commutator copper ni kan. Kamu tukar slip ring untuk AC tu dua tu dengan commutator, dia akan jadi direct current. So kamu tengok gambar dia sini. Ni nampak. Ini sama
kamu ada magnet kutub utara, kutub selatan. AD ni coil ni tadi sama. Lepas tu ni tadi. Slip ring dekat AC tadi ada 2 kan. Kamu tukar pada commutator. And then kamu ada carbon brush X dengan Y ni untuk sambung kepada kamu punya load ataupun beban. Ini commutator used to generate DC signal. DC signal, commutator, carbon brush sama, collect output voltage. So point dia tadi, apa yang membezakan AC dengan DC? Inilah commutator ni. Kalau kamu guna commutator, kamu akan dapat DC machine. Kalau kamu gunakan slip ring yang ada 2 tadi tu, kamu akan dapat AC machine. So nampak tak beza dia tu? So kamu kena ingat beza dia tu lah. Okey. Ni tengok. Kalau DC machine dia kosong maksimum voltage dia. Lepas tu bila kamu pusing dia sampai 90 dan ada pemotongan dia zero voltage. And then kalau kamu naik lagi macam inilah dia punya voltage. Berbanding dengan AC tadi, kalau AC kamu dia bentuk sine kan. Kalau DC bentuk macam ini. AC is converted into DC signal through commutation process. So kamu dah tukar ni tadi commutator tu, so dia akan jadi DC machine lah. Tu dia punya maksud. Okey, ni formula lah. EMF tadi kan. Voltage tu electromagnetic force generated on DC machine. Maksudnya benda ni lah kan. EMF tu ni, voltage ni 20 ni, kosong dan berapa sebagainya. So dia punya formula adalah 2 untuk DC DC Z and T darab C 60 darab pi flux ni Weber ni. So apa dia punya tu, Z ni adalah number of conductor in line, the armature. Okay, C number of parallel path and speed in RPM. Speed ni kan, kelajuan dia berapa. V ni flux pole. Flux pole ni unit dia adalah Weber. P adalah number of pole pair. Dia punya pole kutub. Okey, ini tak faham lagi kan? Kamu tengok contoh ni. Ada contoh ke? Okey, ini adalah gambar-gambar. Tadi rotor kan? Rotor tu yang berpusing tu kan? Kamu tengok ni. Ni rotor ni. Okey, kamu tengok dia punya simple sebelum so rotor, lepas tu winding. Winding tu kamu guna copper lah, biasa wire cuprum tu. Coil, orang biasa nama coil. Lepas tu kamu ada magnet. Tadi magnet kan, kutub utara, kutub selatan tu. And then kamu ada starter. Starter ni maksudnya yang tak bergerak, fix. So rotor ni kamu akan masuk dalam stator nanti. Nanti dekat lab kamu akan nampak lah macam mana dia punya pemasangan tu. Okey, contoh. Ni tadi formula kamu tadi kan. Apa itu formula? Formula biasalah kamu kena ingat.
bukan kamu buat formula, bukan kamu yang derive formula. Kalau level diploma ni just kamu gunakan. Okay. Contoh 1. If no load voltage of a spreadly excited generator is 135 volt. Voltage dia 135, RPM 850. What will the voltage if the speed is increased to 1000 RPM? Okay. So kalau 850 RPM, voltage kamu adalah 135. Kalau 1000 RPM, 1000 RPM, berapa voltage dia? What will the voltage? Itu soalan. So kamu masukkan di dalam formula ni, dia assume constant field excitation. Maksudnya ada pemalar ni. Okey, kamu ingat formula tadi? EMF sama dengan 2ZPN V bagi dengan C60. Okey. Constant kan? Constant tu dia ambil yang ni, pemalar-pemalar tu fix, digantikan dengan K. K tu apa? Yang pemalar ni adalah fix kan? 2Z PE dengan C60 ni adalah constant. Yang berubah apa? Okey, ini constant. Okey, kamu masukkan formula tu, E1 untuk E1-nya maksudnya sebab kamu ada dua kan, 850 dengan 1000 RPM. Okey, untuk E1, K pemalar ni sama, N1 V1. Untuk yang kedua, K N2 V2. Constant field excitation maksudnya I1 sama dengan I2, V1 sama dengan V2. Maksudnya arus dia sama kan. Okey, so kamu masukkan dalam formula tu E1, okey, voltage untuk yang pertama sama dengan K N1 V1 bagi dengan K N2 V2. Ini untuk yang kedua. So K dengan K ni kamu boleh potong sebab dia sama kan. K dengan K. V1 V2 ni pun sama sebab constant. Okey, so kamu dapat N1 over N2. Okey, N ni adalah kamu punya tadi apa? RPM kan. So kamu masukkan E2 ni. Kamu pergi kiri, kamu pergi kanan, and then kamu susun 1000 RPM kali 135 bagi 850. So kamu dapat 158.8 volt. Okey. So kamu tengok sini. Bila kerajuan kamu 850 RPM, kamu ada voltage 135. Okey. So bila RPM kamu naikkan, increase 1000, voltage yang generate adalah 158.8 volt. Maksudnya kalau kamu motor kamu tu lagi laju, voltage kamu tu akan jadi lagi tinggi kan. Contoh kamu naik motor lah. Kamu naik motor tu, RPM tu, kamu ada 2 meter kan. 1 RPM, 1 kilometer per hour kan. So kalau RPM kamu tu 3 biasa lebih kurang 100. Kalau kereta lah, RPM kamu 3, speed kamu 3 km per hour tu dalam 100. And then kalau kamu naik 4, dia mungkin 120. Naik 5 mungkin jadi 150. Itulah dia konsep dia. So yang penting sini kamu faham soalan dia dan kamu ingat dia punya basic formula ni. Basic formula. Okay, V ni basically arus lah. E ni electromagnetic force ni ataupun voltage. Kalau dalam teknoelektrik kamu ada V1, V2 kan. Yang V tu I1, I2. Macam tu lah.
Itulah dia punya maksud. Tapi dalam motor ni, biasa kita gunakan E, electromagnetic field, EMF. Sebab dia gunakan magnet. Kamu ada field ni. Kamu tengok kamu punya magnet tu. Ni kan. Medan magnet. Kamu ada kutub utara, kutub selatan. So kalau kamu tadi RPM kamu tu laju ni, benda A yang tengah-tengah ni pusing laju, voltage dekat sini yang terhasil adalah lagi tinggi. Kalau kamu pusing dekat tengah ni slow, so voltage ni akan jadi rendah. Okey. N tadi adalah speed RPM kan? Okey. So kamu ingat formula tu. Okey, contoh 2. Okey, boleh faham tak ni? Ada persoalan? Halo? Kakak ni tak ada. Boleh kan? Tenang aja kan? Simple. Okey, so kita pergi contoh yang kedua. Okey, so contoh yang kedua, kamu ada excited generator has no load. Maksudnya tak ada beban, adalah 140 volt. When the field current is adjusted to 2 ampere. The speed is 900. Speed ni adalah N tadi lah. N kan. Assume a linear relationship between the field, flux and current. Calculate the generated voltage. So kamu nak cari generated voltage. Ini adalah E2 juga lah. E2. The field current is increased to 2.5 ampere. Tadi 2 kan. 2. Voltage adalah 140. RPM kamu 900. Okey. So sekarang kamu nak cari E2 voltage. Current kamu increase 2.5. Assume N1 sama dengan N2. N1 ni adalah RPM kamu. RPM sama 900. Okey, yang kedua, the terminal voltage when the speed is increased 1000 RPM with field current set at 2.2. Kamu ada 2 soalan lah. 1 dengan 2 ni. Okey, untuk yang first one. Okey, kamu ada V1. Okey. Ataupun tadi kalau ikut yang atas tu E1 lah. E1 kamu ada 140. Lepas tu current kamu IF1. Ni F1 lah ataupun I1 2 ampere. RPM N kamu 900. So kamu untuk yang satu ni current kamu 2.5 ampere, IF2 2.5. So kamu just masukkan dalam formula tadi E1 over E2 sama macam yang atas. K ni pemalar sama sebab dia pemalar tadi. N1 adalah RPM dia. V ni kamu punya current. So N1 ni K dengan K boleh cancel. N1 dengan N2 sama kan. So kamu boleh cancel. So sama dengan I1 bagi dengan I2. So kamu arrange dia punya kedudukan. So kamu dapat E2. Ataupun V2 kan. E2 atau V2 kamu dapat 175 volt. So dia pun increase jugalah. Actual 140 kalau 2 ampere. So kalau kamu increase current kamu pada 2.5 ampere, kamu akan generate voltage 175 volt. Itu dia punya maksud. Okay, next. Yang kedua, ini direct je . Kamu main formula tu je.
Ingat formula. Okey, yang kedua ni kamu current dinaikkan 2.2, lepas tu RPM increase daripada 900 to 1000. Okey, kamu tengok. So kamu tulis balik kamu punya formula tu. N2 1000 RPM, I2 2.2 ampere, V2 voltage kamu nak cari berapa. So kamu just masukkan dalam formula balik tadi. Formula sama je. Okey, K dengan K boleh cancel. Okey. So E1 kamu ada, V1 sama, N1 kamu ada. Lepas tu IF2, N2, F1. So kamu susun balik. Kamu akan dapat E1 adalah 140. N1 kamu adalah N1. Ini macam salah. Betul ke salah ni? Current IF2 kamu 2.2 kan? Current F1 adalah, okey, sekarang sini sana N2. Siapa yang dapat detect ada salah? N2 tu sir. N2 ni sepatutnya apa? Dia kat atas. Yang N1 Ya bawah. betul. Balik sir. Terbalik. Saya pun tengok apa style pelik macam ni kan. Patutnya N2 ni 1000 kan. N1 ni 900. So yang dekat ni yang dekat wording ni kamu betul kan? Kamu tak ada nota lagi ah. Nanti saya upload lah nota ni. So sepatutnya I1 darab N2 darab I2 sepatutnya. Gitu. Kalau saya betulkan dia punya tu. Minta maaf, salah apa? Salah itu. Saya betulkan lagunya tu katanya N2 over N1 IF1. Okey, so nanti kamu betulkan lah benda ni. Inilah kadang kita typing error kan. So kamu dapat dia punya jawapan. 171.11 volt. Okey, kamu tengok. 170 kan. Kalau 2 ampere kamu dapat 140. So bila kamu increase kamu punya current tu, kamu akan dapat 171. Dia punya tu. Voltage yang terhasil lah. Okey, itu konsep asas DC machine. Formula tu kamu kena ingat. E1 sama dengan K N1 V1. E2 K N2 V2. Tu. Okey, ini dia punya construction. Construction ni gambar je lah. Tengok real nanti baru tahu. Okey, ni stator tadi yang fix. Okey, rotor tu yang berpusing. Lepas tu pole. Pole ni kutub kutub utara, kutub selatan. Okey, so kamu tengok ni, gambar dia ni. Macam mana winding tu kan? Winding tu maksudnya kamu punya copper tu berselirat sebenarnya. Kalau kamu tengok mesin ni, tapi bila kamu dekat gambar ni macam simple kan. So kamu tengok dekat ni, rotor tu yang berpusing kan. Rotor ni yang berpusing. Lepas tu kamu ada stator ni yang biru luar tu. Lepas tu kamu ada kutub selatan, kutub utara ni. Lepas tu kamu tengok wire-wire ni. So wire-wire ni itu adalah kamu punya copper tu. Winding maksudnya kamu pusing-pusing winding. Pusing dekat sini berapa banyak dan seterusnya.
So ini tak apa sangat lah. Ini just macam mana benda tu function. So brushes ni adalah kamu punya tadi, carbon kan. Carbon, brushes. Sebab itu kamu daripada tu, N ni dengan S tu, brushes tu, dia ada sambung kan, wire hijau ni. Nampak? Wire hijau ni, pada DC. Yang ni wire merah. Merah daripada yang hitam tu, carbon tu, pusing pada DC. So itu menghasilkan current. Lepas tu kamu ada interpole. Interpole ni maksudnya dekat sini lah. Okay, so prinsipal dia macam mana? Prinsip DC motor ni. DC motor consists of rotor. Ni rotor tadi yang tengah-tengah tu. Winding. Winding tu maksudnya yang kamu armature, at the rotor side and stationary winding. Field pole at the stator. So kamu semua ni kamu kena buat winding lah ni. Winding dengan copper wire. Itu dia punya konsep. Okay, in all DC motor except permanent magnet motor, current must be conducted to the armature winding by passing current through carbon brushes that slide over a set of copper surface called a commutator, which is mounted on the rotor. So itu bentuk ayat tadi lah diterangkan. Maksudnya daripada ni, tadi dari brushes tu, yang hitam carbon ni kan, ambil winding satu, tarik ke sini. Lepas tu yang merah satu ni, daripada brushes yang bawah ni, tarik pada DC. Merah positif Kalau yang hijau ataupun biru ni adalah negatif. Lagi satu wire tu dia cantumkan dekat sini. Kamu tengok yang contoh ni apa? Biru ni kan. So biru ni pusing masuk sini. Masuk sini dia pasung kat sini. Yang ini pun sama. Dia akan jadi gitu. So itu adalah gambar dia. Penerangan dalam bentuk statement adalah macam ni. Commutator bar are soldered to armature coils. Brush ataupun commutator combination make a sliding energized particular. So ini adalah bentuk dia punya statement. Ini dalam bentuk gambar betul dia. So kamu ada rotor tadi yang tengah tu berpusing. Lepas tu kamu ada frame, rangka, rotor, bearing, kamu ada shaft dan sebagainya lah. So itu adalah bentuk dia punya. Kamu tak nampak lah benda ni. Tapi nanti bila kamu pergi makmal, insyaAllah kita akan tengok benda-benda ni. Okey. Dekat motor ni biasa ada apa? Winding kan? Winding. Winding tu ini tadi, winding ni. Ni yang kamu wire biru ni, wire hitam ni, wire hijau ni adalah winding. Kamu pusing-pusing berapa pole, berapa banyak pusing winding. So ada dua winding. Satu dekat rotor, armature ni ada winding sendiri. Lepas tu kamu dekat stator ni ada pun winding sendiri. Kamu tengok ni. Gambar yang ni tadi. Ni kan. Coil ni maksudnya winding. Ni semua winding ni. So dekat sini konsepnya. Ni lah winding dia. So sama ada dekat armature, rotor ni ataupun dekat stator. Kamu tengok sini. Armature winding maksudnya rotor side yang dekat dalam tu. Field winding dekat stator. Ada dua. Maksudnya dekat rotor sini, satu ni, dalam ni ada winding. Lepas tu dekat stator ni, yang luar-luar ni, ada 4 ni, kutub selatan, kutub utara ni, kamu ada winding. Okey, so kamu tengok. Machine winding kan. Satu ada dua tadi, field winding dengan armature. Field ni adalah untuk dalam bentuk stator tadi tu. Kalau armature adalah untuk rotor.
Okey. So, field winding ni ada pecah lagi. Satu, separately excited. Maksudnya no direct connection between armature circuit and field circuit, tak ada connection. Ataupun self excited, direct connection. Ada connection between armature circuit and field circuit. Okey, kebanyakan kita yang kita buat sekarang ni, kita akan ada self excited lah. Maksudnya kita ada direct connection between armature and field. Maksudnya ada macam ni lah, kan? Ada connection armature dengan field. Armature ni yang tengah ni, lepas tu kamu punya field winding ataupun rotor ni ada connection. Kebanyakan kita akan pergi detail pada situ lah. Ni. So, dalam self excited ni ada dua. Pertama, series excitation. Dua, shunt. Tiga, compound. Ada tiga jenis. Ini kalau kamu ingat dalam dulu apa teknologi elektrik dekat chapter yang last tu, chapter 10 kan, adalah sentuh sedikit benda-benda ni, motor ni. Just introduction dalam teknologi elektrik kalau kamu ingat lagi. Dia ada cerita series excitation, shunt dengan compound. Okey, boleh lagi tak ni? Boleh sir, boleh. Internet semua okey? Alhamdulillah, insyaAllah okey. Boleh Okey, so kita ada tiga jenis tadi. Self excitation, shunt dengan compound. Okey, apa yang maksudnya self excited field winding ni? Apa dia punya makna? Okey, in self excited DC machine, there are three types of excitation method, namely, ni yang tiga atas ni lah. Series excitation, the field winding is connected in series with the armature. Nampak? Shunt excitation, the field winding is connected in parallel. Okey, kalau series lah. Kalau shunt, selari. Lepas tu kalau compound adalah combination. So ada tiga jenis ni. Compound maksudnya combination series dengan parallel with the armature circuit. Okey, kamu tengok dia punya gambar dia. Apa dia punya makna? Figure 1.1 kamu tengok. The difference between DC motor and DC generator is in term of the current direction. Ni tadi. Ini kamu tengok yang muka yang mula-mula tadi. Apa itu DC motor dengan DC generator. Block diagram yang mula-mula tadi kan. Kamu ada boleh DC motor ataupun generator. In DC generator, armature current is IA. Current A, armature, is supplied by the armature. Itu maksudnya DC generator. Kalau DC motor, armature current is received by the armature. Itu dia punya beza. Kan? Motor tu boleh jadi DC motor ataupun motor tu pun boleh jadi DC generator. So dia bergantung kepada IA ni, I armature. Kalau dia supply, maksudnya dia adalah generator. Kalau dia receive, dia terima current, itu adalah DC motor. Beza tu kamu kena ingat ni. Kalau generator maksudnya dia produce current. Kalau DC motor maksudnya dia receive current lah. Okey, so kamu kena ingat benda ni. Ada tiga jenis tadi. Excitation ni ada series, selari dengan combination tu. Ini dia punya
gambar aja dia. Oke, so kalau kamu DC machine series, oke. Oke, kamu tengok siri. Apa yang siri tadi itu? Kamu tengok yang belah kiri ni, ini EG ni adalah generator ataupun kamu punya motor tadi tu kan. So motor ni boleh jadi generator. Kalau yang dekat ni kita namakan EG, maksudnya voltage generate. Maksudnya dia menghasilkan voltage. Okey, formula dia sama dengan EG ni, maksudnya generate, sama dengan VT pada load campur dengan kan, EG ni mesti voltage dekat load ni sama dengan voltage sini, dekat RF tu sama dengan voltage dekat RA kan. Maksudnya ataupun E total lah sini contoh, E total sama dengan V load campur VRF campur VRA. Ni macam teknologi elektrik juga lah dalam siri kan. Jumlah voltage kan mesti sama. So voltage yang dihasilkan adalah V dekat load ni campur IRA, maksudnya voltage dekat RA, IRF maksudnya voltage dekat RF. Ini adalah generator, maksudnya dia generate voltage. Kalau motor pula EC tadi maksudnya dia receive current kan, motor tu receive current kan. So kamu ada DC supply, kamu bekalkan voltage, so current flow pada motor tersebut. Ini kita namakan motor. Okey, EC maksudnya voltage dekat generator ni sama dengan V total, V kamu yang supply tu, tolak, kamu kena tolak kan, kamu sebab kamu nak dapat E dekat C ni. Voltage dekat RA ini campur dengan RF. Maksudnya voltage total ini kamu tolak voltage RF, tolak voltage RA, dapatlah EC. Dia sama aja benda ni. Semua kamu kena faham sama ada ia EG sebagai generator ataupun EC untuk motor. Boleh ke tak? Okey Okey, sir. Okey. So itu DC siri, machine. Kalau shunt ni adalah selari. Selari. Yang tadi siri. So ini adalah parallel. Kamu tengok parallel. Okey, ini kamu punya EG ni, motor kamu tu, dia selarikan dengan ni. RF kamu tu. Kan? RF ni kamu punya feel tu lah. Amateur tu. EG ni motor ni, kamu selarikan amateur tu, lepas tu kamu ada load. Okey, untuk generator EG ni, untuk litar, ini bukan litar ni. Ialah kalau dalam elektronik litar lah. Okay. V total kamu, VT ni adalah campur IA darab RA. Kan? Betul tak? So maksudnya IA sini campur sini kamu dapat V total. V untuk EG. Voltage generated by the machine. Ni campur ni. Yang tadi yang atas tadi pun campur juga. Untuk motor kamu kena tolak. EC sama dengan VT kamu supply ni, tolak IA RA. Itu dia punya maksud. Ni sama je. Dia punya formula. Kalau generate, kamu campur. Kalau motor, kamu tolak. So kamu dah ada
dua motor dia punya susunan. Yang pertama adalah siri, yang kedua selari motor tu. Lita siri dengan lita selari. Okey. Dia dekat sini kamu tak ada campur RF Sini kamu tak ada campur RF. Berbeza dengan yang mesin secara siri. Sebab siri macam resistor lah. Kan dalam elektronik kalau lita tu siri kamu campurkan dia punya voltage. Kalau ini kamu tak ada. Sebab voltage dekat sini sama dengan voltage sini. Sama. Dia sama je. Sebab tu dia tak campurkan. Okey, kalau compound adalah combination. Maksudnya kamu ada field kamu tu ada satu F1 dengan F2 field kamu. Winding field tu kan ada dua. Yang generator tu dengan supply kamu sama lah. Cuma field kamu ada dua. Satu RF2 dengan satu RF1. So untuk generator EG sama dengan VT, V total kamu, campur IARA kan sini campur RF2 darab IA. Yang ini kamu abaikan, tak payah masuk. Ini konsep dia sama dengan yang ini tadi. Sama yang atas tu, ni kan. RF ni kamu tak payah campur. Field tu kamu tak payah campur sebab dia dalam bentuk siri. Kan? Bentuk selari, parallel. Sebab parallel voltage setiap node adalah sama kan. Voltage sini, voltage sini, voltage sini adalah sama. Okey, untuk motor pula EC kan. So EC ni kamu ada receive current, kamu kena tolak. V total ni supply kamu tolak dengan IARA campur IA RF2. Tolakkanlah. So kamu dapat EC motor. Kalau generator kamu kena campurkan. So itu adalah 3 sambungan mesin tu lah. Siri, selari dengan Sir, compound. Ya. yang RF1 tu dia tak ambil kira kiranya? Ke memang dia tak kisahkan? Dia tak ambil sebab kalau kamu belajar voltage dalam lita siri sama kan. Sini voltage sini, voltage sini, voltage sini sama kan. Betul. Lita selari. So dia tak ambil lah ni. Sekarang yang kamu samakan voltage sini, kamu sama dengan voltage ni. So untuk yang tengah tu kamu tak ambil lah. Kena ingat benda tu. Boleh? Boleh sir, boleh. Okey Sama dengan yang atas tadi ni, kamu tengok ni. Yang ni kan. Yang shunt ni maksudnya parallel. So kamu field kamu tu, winding field kamu tu kita tak ambil. Jadi dia V total kamu sini campur dengan IA RA. Yang ni pun sama. V total sini tolak IA RA. Contoh kalau sini 10 volt kan. Sini 10 volt. Voltage tengah ni pun 10. Voltage tengah ni pun 10. Kalau kamu ingat lita selari dalam teknologi elektrik. Dia konsep sama lah. Cuma yang ini dalam bentuk motor. Kan? Kalau dalam teknologi elektrik kan kamu ada bateri. Lepas tu R1 sini. Sini R2. Macam tu lah. Basically motor tu kalau dalam itu R jugalah. Sini mungkin RA. Sini RB. Yang itu je maksudnya. So kalau kamu nak voltage dekat RB ni kan. Jadi voltage supply ini mesti tolak dengan voltage dekat RA. Baru dapat dia punya voltage dekat RB. Macam itu.
So kamu dah ada compound. Okey, yang ini EG tu maksudnya generated. Voltage yang dihasilkan. Electromagnetic force. EMF ni dalam sistem magnet ataupun dalam elektrik kita gunakan V, voltage, V1, V2, V3. Kalau ini kita pakai E, E1, E2 sama. EC ni adalah counter EMF ataupun yang di-receive lah. Receive. Kalau EG, generated. Okey, bila kita ada voltage, kita ada current, kita mesti juga ada power kan. Ni benda ni semua tak boleh lari. Dalam apa-apa pengiraan semua tak boleh lari. Okey, bila kita pergi dengan power, okey, flow power diagram is normally represented as fishbone. Okey. So basically hukum power tu, input power sama dengan output, okey, campur dengan losses. So maksudnya, contoh kamu tuangkan air kan. Satu gelas dengan satu gelas kamu tuang. So bila kamu tuang tu mungkin ada yang terkeluar. So output tu yang apa yang kamu tuang tu katakan 1 liter. And then kamu tuang dalam satu botol. Dalam satu botol tu tinggal dapat 900 ml. 100 ml tu dah hilang. Mungkin kamu tertumpah. Begitulah. So maksudnya air yang kamu masukkan tu 100 liter mesti dengan apa yang kamu terima dalam botol tu 900 ml campur dengan yang tumpah tu, yang losses. So dalam power pun sama. Kamu supply 100 watt. So output mungkin 90 watt. Losses mungkin 10 watt. Losses tu mungkin dalam bentuk heat, dalam bentuk bentuk-bentuk yang lain lah. Okey, dekat losses ni ada dua dekat sini. Contoh copper losses. Amateur copper losses. So dia nama P power, C copper, A amateur. Power copper amateur ataupun field copper losses. P power, C copper, F field. Itu untuk losses lah. Okey, untuk iron. Okey, copper ni apa, pasal apa copper losses? Copper losses ni yang adalah kamu punya tu winding tu kan. Winding kamu tu itu gunakan copper, tembaga. Kamu gunakan tembaga copper. Kan copper ni yang kamu buat winding, gulung-gulung tu. Okey. Iron losses, okey, kamu ada iron losses juga. So P ni adalah power, mu. So mu ni apa? Friction lah, stray lah, windage, mechanical losses lah, dan sebagainya lah. Friction ni, geseran ni mungkin menyebabkan haba dan sebagainya. So dia ada dua jenis losses. Okey, so dia punya formula. Okey, untuk DC generator, dia mesti ada dua juga. Generator motor kan. Untuk generate, maksudnya P in, kamu generate power kan. Sama dengan P out campur total losses. P out ni apa? P out ni adalah VT dekat IL lah. P out ni dekat sini basically. Dekat sini P out. VT ni sebab itu namakan VT. VT IT. So P sama dengan VT darab IT. I total. So dekat sini kalau DC motor, kalau tengok ni.
P in sama dengan P out campur total losses. Tapi dekat P in ni, VTL campur IL. Okey, total losses. Kamu tengok sini Dekat generator ni terbalik tau. Kamu tengok. DC generator, P out dia VTIL. Okey, dekat DC motor, P in, kita tengok P in, VT sama dengan IL. Confused tak? Boleh? Boleh sir. Boleh, Okey. boleh. Kamu fahamkan dekat sini tadi. Kalau kamu generate, maksudnya P in kamu adalah P out tanpa total loss. Kalau kamu receive jadi motor, maksudnya P in kamu adalah VT campur IL. Maksudnya ini adalah kamu supply tau. Dia datang balik. P in ni apa yang kamu supply, VT IL. Dekat sini. Kamu tengok sini. Ni. Kan? Kalau motor dia jadi power kamu ni dah jadi VT. VT IT. Ni kamu supply ke sini. Kalau dekat sini ni, sini tadi adalah VT kamu dekat sini. VT campur losses. Okay, so next. Losses ni tadi adalah copper kan. Copper, lepas tu fill, lepas tu PU ni tadi. Apa? Ini dia punya fishbone tadi. Fishbone. Okay, untuk DC, kamu ada P in, input kamu. Kamu ada power losses, friction dan sebagainya, stray ke apa. Lepas tu kamu ada amateur losses, power. Lepas tu kamu ada fill punya losses. So P out kamu adalah VT campur IL. Okey, untuk shunt, P in, PU, PCA, PCF. P out dengan VT, VL. Apa bezanya? Sama je kan? Apa kita tengok dulu. Okey, untuk kemauan sama juga. P in, PU. Cuma kamu ada fill 2 kan? Sebab kamu ada 2 fill. Sebab kamu susun secara siri satu punya fill dengan selari punya satu fill. Itu dia punya maksud. Kamu tengok kan? F2 dengan F1. So kamu ada loss power dekat sini. And then kamu ada loss power dekat sini. Untuk compound. Okay, so untuk DC motor, P in sama dengan V total, PCA ni sama. Campur, dia ada campur PM ni. Lepas tu ada P out. Kamu tengok ni, P in sama dengan VT campur IL. Ni balik tadi sini. Kalau sini V in, P out dengan VT campur IL. So dia berbalik pada sini tadi. Ni formula ni. Kamu kena faham formula ni. Okey, untuk motor tadi P in, VT, IL sama dia punya tu. Cuma ada PM ni. Yang ni pun sama. Okey. So samalah dia punya tu. Okey, bila kita bercerita pasal motor kan. Motor ni mesti ada torque. Betul? Kan? Torque. Dia punya torque. Berapa torque? Macam kamu dulu main apa? Hand drill set tu kan. Bila kamu torque dia rendah, kamu nak masukkan skru tu pun tak boleh. Masa wiring dulu kan. So kamu kena pusing bagi torque kuat supaya
skru tu boleh masuk kat kayu tersebut lah. Okey, untuk torque formula dia macam ni. TO ni torque. 60 ini adalah pemalar. P out, power out bagi dengan 2 pi N. N. So dia punya untuk load. Ini load Untuk mechanical torque TM. TM tu maksudnya mechanical torque. TO ni adalah torque out. So 60 PM. P mechanical, power mechanical bagi 2 pi N. Lepas tu dia loss, ada hilang. Torque tu pun ada hilang. So TL dengan 60 P mu ni loss 2 pi N. Okey, so kesimpulannya itu formula je lah. Lepas tu mesti ada kecekapan. Tu semua ni tak boleh lari lah. Maksudnya efisiensi ni P out bagi dengan P in. Kalau untuk generator, P out, P in. Okay. So P out kamu untuk generator tadi adalah VT IL kan. Okay, bagi dengan P in kamu adalah VT IL campur losses. And then untuk DC motor, ni pun sama. PM mechanical tolak fuel kamu punya losses bagi dengan VT IL. So formula ni just kamu ingat je lah, remember. Okey, contoh. Boleh lagi tak ni? Boleh? Boleh, sir. Boleh Habiskan sikit lagi kan? Okay, kita habiskan contoh ni sikit. Lepas tu habislah ni chapter 1. Okay, a short shunt compound. Nampak ni? Bila kamu tengok compound dia, kamu tengok makna dia apa. Deliver 50 current, ampere 50, 500 volt. The amateur series field shunt resistance is 0.6. Resistor, maksudnya kamu punya R. RA kamu adalah 0.16. Lepas tu untuk R series 0.08 and then shunt field 200. Kamu kena faham soalan tu bila ada amateur series field dengan shunt field. Lepas tu respectively calculate the generated EMF. Kamu nak cari voltage and amateur current. Kamu nak cari IA. Okay. Kamu ada resist R kamu ada. Lepas tu kamu nak cari voltage dengan I. If the rotational losses are 520 watt, maksudnya kamu ada loss. Determine the efficiency of the generator. Okay, so sekarang kamu tulis apa data yang kamu ada. First, kamu kena faham dia punya soalan tu. Kamu kena lukis. Dia cakap compound. Bila compound dia adalah dalam bentuk combination. Betul? Kamu ada series, ada shunt, ada compound. So compound kamu ada combination series dengan selari. So kamu kena lukis gambar tu dulu. Lukis gambar ni generator. Lepas tu kamu ada load. Lepas tu kamu ada amateur punya ni resistor. Lepas tu kamu ada resistor untuk series. Lepas tu kamu ada resistor untuk shunt. Okey. Sekarang kamu faham apa dia? The amateur resistance. Maksudnya RA. So kamu tengok RA dia 0.16. Kamu kena faham. RA 0.6. Lepas tu series. R resistor series. Maksudnya series sini. So kamu letak 0.08.
And then shunt field. Shunt tu adalah yang selari kan. So 200. So kamu letak sini 200. Lepas tu kamu ada arus delivers. Maksudnya kamu ada IA, kamu yang dihasilkan adalah 50 ampere, and then voltage kamu adalah 500. So kamu masukkan dekat sini. P mu tadi kamu punya losses 520. Okey. So P out sama dengan VI sama dengan 500 darab dengan 50 ampere. Ini sebab apa P out dengan VI? Kamu tengok itu tadi apa? Untuk generator, P out sama dengan VT darab IT, betul? Untuk generator. So P out kamu adalah kat sini. Generate. Okay, next. So IF, I fill kamu sama dengan 500 volt bagi dengan 200. Yang dekat sini kan, IF kamu ni kan. Kamu ada 500. So IF kamu adalah 500 bagi dengan 200. Sebab voltage dekat sini sama dengan voltage dekat sini. Ini adalah lita selari. So voltage sama. So kamu tengok sebab itu dapat 2.5 ampere. So IA, I amateur kamu adalah IA sini. Ni I amateur ni adalah IF. I amateur sama dengan IF campur IL. Betul? Kamu hukum Kirchhoff, KCL, Kirchhoff law. Arus sini, IA sini sama dengan IF campur IL. Ini hukum Kirchhoff ni. Current Kirchhoff law. So 2.5 darab campur 50 dapat 5.25. So I amateur kamu adalah dia suruh cari I amateur kan? IA dekat sini. So kamu dapat IF kamu campur dengan IL. So dapatlah 52.5. Ni. Okey, untuk EG maksudnya voltage yang kamu generate adalah voltage sini, maksudnya kamu generate ni kan, generator, voltage sini campur voltage sini campur voltage sini. Maksudnya mesin ni generator kan, kamu kena jumlahkan voltage tersebut. Okey, so kamu dapat 500 campur IA 52, RA kamu masukkan nilai dia 008, RF 0016. So generate voltage adalah 512.6. So voltage yang kamu hasilkan adalah 51.6. Okey, untuk P in sama dengan P out campur P losses. Okey, P loss kamu adalah amateur, C amateur, coil amateur, C coil friction dengan mu. So kamu masukkanlah P sama dengan I kuasa 2 darab R, betul? Sekarang I kamu dah ada. R kamu dah ada. So kamu masukkan semuanya. Dapat 2431. Okey, efisiensi sama dengan P out bagi dengan P in. So kamu punya P out tadi adalah 25 kilowatt. P in kamu adalah 25,000 campur ni losses kamu. Dalam 100%. Kamu tengok yang atas tadi. Ni kan, P out kamu ni kan 25,000 watt. P losses kamu 520 watt. So 25,000 bagi dengan kamu total loss. Kan?
copper amateur, copper field. Lepas tu PU tadi adalah yang 520 tu. PU ni adalah untuk ironnya. Friction ke apa ke dan sebagainya. So kamu ada efisiensi 91.13% lah. So mesin ni cekap lah 90. Mesin cekap biasa efisiensi dia adalah 80%. Okey, boleh. Boleh sir. Kamu lepas ni kelas tak? Tak pasti. Ha? Tak pasti? Kamu. Lecturer tak kata apa ke? Ha? Lecturer tak contact lagi? Belum lagi sir. Ha? Belum cakap apa-apa lagi. Kalau ikut jadual ada tak pukul 11 ni? Ada. Kalau kat jalan ada. Kelas apa? Kelas. Control system tu. Oh, kontrol. Okey. Okey, memandangkan kamu ada kelas kan? Kejap lagi. So, nanti minggu depan kita sambung lagi sikit lah. Kan? Kita sambung lagi sikit. Sebab kamu pun nanti lab pun tak ada lagi. So, kita boleh sambung sikit lah. So, basically dekat ujung tu ada lagi satu contoh lah. Tapi nak terangkan tu pun mungkin ambil masa juga. Masa kamu ada 5 minit lagi tak sempat ni. Okey, saya stop sharing dulu. Okey. So, untuk kedatangan hari ini, boleh tak kamu tu? On-kan kamu punya ni. Kamera. Boleh sir. Boleh? Boleh. Kita snap je lah mana yang ada. Mana yang lain? Cam seorang yang ada. Ikmal, kamu balik Sarawak ke apa? Ya sir. Oh, kamu balik negeri lah ni. Ha. Abang, bukan kamu orang Sarawak ke bang? Bukan eh? Okey, sekejap saya ambil. Okey. So, untuk lama juga kita sembang ni. So, untuk menutup lah, insyaAllah minggu depan kita sambung lagi. Untuk menutup kita punya kuliah pagi ni, kita sudahi dengan tasbih kifarah dan surah wal as.